Seterusnya, kita ke negeri di bawah bayu. Fokus petang ini, usaha penambahan nilai sumber komoditi untuk jadikan Sabah sebuah negeri perindustrian. Kita bersama Muhammad Dia Sahlan di Kota Kinabalu. Silakan Dia. Ya Sahih, Sabah sedang giat menjalankan proses penambahan nilai kepada sumber seperti minyak kelapa sawit, kayu kayan dan minyak serta gas. Timbalan Ketua Menteri Merangkam Menteri Pembangunan Perindustrian, Datuk Dr. Joachim Kunsalam berkata, ia merupakan strategi kerajaan negeri untuk menjadikan Sabah sebuah negeri perindustrian. Datuk Joachim yang berucap dalam majlis pengisytiharan rasmi dan menandatangani konsesi pengoperasian pelabuhan antara Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah, POIC Sabah Sundan Berhad dan POIC Logistik Sundan Berhad berkata, bagi menjadikan Sabah sebuah negeri berpendapatan tinggi dan maju adalah penting untuk beralih menjadi sebuah negeri perindustrian. Meskipun perindustrian bukan satu-satunya syarat utama, namun ia penting untuk negeri ini mencapai ekonomi maju. Mengenai majlis disempurnakan oleh Timbalan Ketua Menteri Merangkap Menteri Kerjaya Raya Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin ini, Datuk Dr. Joachim berkata ia merupakan detik bersejarah bagi POIC Lahad Datu kerana ia membolehkan pelabuhannya beroperasi sepenuhnya sekaligus memberi impak positif kepada POIC. Pelabuhan sudah lebih kurang siap berapa tahun? 2013 dia sudah siap. Okey, ya 9 tahun atau 15 tahun sudah. Okey, dia 9 tahun sudah fully set up. But kita tidak boleh beroperasi sebagai satu port yang proper punya pelabuhan sebab belum ada pengisytiharan oleh menteri mengikut undang-undang. Okey, so itu yang kita buat pada hari ini. Sementara itu, Datuk Bung dalam ucapannya memberitahu POIC Sabah yang merupakan pemaju Taman Perindustrian POIC Lahad Datu sejak 2005 berjaya menarik lebih 3.5 bilion ringgit pelaburan syarikat asing dan domestik. Lebih banyak rancangan besar diatur POIC termasuk menjadikan Lahad Datu sebagai hub logistik, pemprosesan, pemindahan dan pembuatan wilayah BIMP Yaga. Tambahnya, kedudukan pelabuhan POIC Lahad Datu di laluan perdagangan Selat Lombok Makassar yang semakin berkembang menjadikannya sebagai hub logistik terbaik kepada syarikat antarabangsa. Sabah sedang berusaha mendaftarkan Kinabatangan sebagai tapak reserve biosfera di bawah Program Manusia dan Biosfera MAB, Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Ia bakal menjadikan lanskap berkenaan tapak kedua di negeri ini selepas banjaran Croker dan keempat di negara ini. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Jafri Arifin berkata ia sebagai pengiktirafan daerah berkeluasan 6,605 km persegi itu terhadap sumber semula jadi dengan pelbagai fungsi ekologi penting serta lanskap unik dan kaya dengan biodiversiti. Ini proses konsultasi dan seperti yang saya cakap tadi, memang saya yakinlah sebab majoriti masyarakat setempat di Sukau ini memang dia punya kehidupan antara lainnya adalah soal alam sekitar. Mereka memelihara, menanam pokok dan sebagainya. Ini memang sinonim dengan kerja-kerja doang. Dan saya dipahamkan ada juga pihak-pihak NGO, ada zoo daripada Europe yang menggulurkan dana dalam memastikan kelestarian alam sekitar di Sukau ini. Beliau ditemui media selepas merasmikan sambutan Hari Biodiversiti Sedunia dan pelancaran proses konsultasi pendaftaran lanskap Kinabatangan tapak reserve biosfera UNESCO di dataran Sukau Kinabatangan. Usaha pengiktirafan tapak tersebut turut disokong penduduk setempat. Memang menyokong penuhlah dengan pewujudan tapak tersebut. InsyaAllah kita dengan masyarakat-masyarakat yang ada memberi kerjasama sepenuhnya dengan pemeliharaan ini kerana perkara ini memang sudah dilakukan sejak dahulu lagi. Kita berasa banggalah dengan perjalanan ini, berasa
merasa bangga, semua penduduk kampung suka, termasuk diri saya sendirilah. Kita boleh lihat sini pelbagai biodiversity, tempat-tempat yang menarik, dan sekarang pun PKP sudah habis dan hopefully benda ni akan menarik pelancong lagi lah. Saya menyokong penuh sekiranya landscape Kinabatangan dicalonkan dalam UNESCO lah. Sebab seperti kita tahu Sukau ni lah terutamanya, dia kan pusat biodiversity, jadi sangat sesuai untuk dicalonkan di mata dunia. Jadi lagi dapat tarik ramai pelancong. Proses konsultasi pencalonan Kinabatangan sebagai tapak rizab biosfera dijangka akan memakan masa 2 tahun untuk penilaian pihak UNESCO. Usaha Institut Pengajian Islam dan Dakwah IBDAS Sabah mengadakan Konvensyen Inovasi Pendidikan Tinggi Islam Sabah KIPTIS 2022 disambut baik oleh Kerajaan Negeri. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, program berkenaan platform berkesan berkongsi inovasi kreatif yang mampu meningkatkan kualiti IPT dan pusat-pusat kemahiran di negeri ini. KIPTIS juga selaras dengan Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya yang menekankan pembangunan modal insan termasuk kesediaan institusi pendidikan mengadaptasi sepenuhnya teknologi digital. Saya menyokong penuh usaha IBDAS JAKIM dalam memperkasa inovasi pendidikan melalui inovasi-inovasi yang telah diberikan idea oleh para pensyarah yang diundang pada hari ini. Mudah-mudahan usaha ini akan dapat membantu hala tuju Sabah Maju Jaya yang antara agenda utamanya ialah modal insan dan kesejahteraan rakyat. Salah satu daripada hasil yang penting ialah kolaborasi bersama. Network ataupun integrasi antara institusi-institusi pendidikan itu sendiri yang dapat kita ketengahkan. Sebagai contoh, apabila IBDAS akan memperkenalkan 2 program baru, salah satunya Diploma Dakwah Digital dan Diploma Pelancongan Islam. Ianya bersesuaian dengan situasi semasa hari ini. Demikian dimaklumkan ketika perasmian KIPTIS 2022 di Kota Kinabalu. Konvensyen 2 hari ini menyaksikan kehadiran 50 peserta pelbagai agensi dan institusi pendidikan secara bersemuka dan 700 peserta secara dalam talian. Dalam program sama, IBDAS turut memperkenalkan 2 pengajar baharu dari Universiti Al-Azhar iaitu Syekh Dr. Osman Hashim Bayomi Ahmed dan Syekh Dr. Ibrahim Abdullah Syed Muhammad yang menerima watika pelantikan daripada Datuk Dr. Sirajuddin. Baik, Pemerkasaan Sekuriti Makanan Negara memerlukan kerjasama semua pihak bagi membantu negara berhadapan isu kenaikan harga barangan. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Syahrudin Awang Ahmad berkata, kerajaan telah pun merancang pelbagai alternatif dan ia memerlukan intervensi jangka panjang agar bekalan konsisten sampai kepada rakyat. Dr. Syahrudin yang ditemui RTM di Kota Kinabalu percaya 3 pihak utama perlu memain peranan iaitu pembekal, peniaga dan pengguna melalui pelaksanaan Akta Pencatutan, Akta Kawalan Harga dan Akta Hak Perlindungan Pengguna bagi menangani isu manipulasi pihak tertentu dalam penetapan harga. Bila harga naik, maksudnya permintaan tinggi, penawaran kurang. Dan bila ini berlaku, peniaga ataupun pembekal terpaksa meletakkan satu harga yang tinggi untuk mengekalkan stok bagi mereka terus beroperasi baik sebagai pembekal maupun sebagai peniaga. Tambahnya, pelbagai faktor mengakibatkan stok bekalan makanan tidak menentu antaranya cuaca dan iklim. Justeru, beliau juga berharap rakyat mendapat sokongan daripada kerajaan untuk melaksana tugas mengeluar dan menyediakan keperluan sendiri daripada bergantung sepenuhnya kepada pihak pembekal dan peniaga luar. Pembinaan penghadang hakisan tebing Sungai Padas di Kampung Kondo Beaufort akan disegerakan demi keselamatan penduduk setempat. Jabatan Pengairan Saliran JPS yang meninjau kawasan berkenaan mendapati terdapat hakisan sepanjang 53 meter yang memerlukan kos pembaikan berjumlah RM250,000. Tinjauan turut disertai Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan Ruslan Muharram bersama Jabatan Kerja Raya JKR Beaufort.
Menurut laporan Jawatan Kuasa Pembangunan Kemajuan Kampung JPKK Kampung Kondo, sebahagian jalan raya di kampung berkenaan akan terhakis setiap kali berlakunya banjir. Mencegah hakisan tebing Sungai Padas dengan menggunakan batu-batu besarlah boxstone kan, dan kita memberi jaminan bahawa pembinaan hakisan sungai ini kita akan segerakan. Saya bersyukurlah kepada Yang Berhormat dan juga kerajaan yang ada sekarang ni, mudah-mudahan boleh dilaksanakan secepat mungkin untuk demi untuk kebaikan masyarakat setampatlah di sini. Itu yang kami harapkanlah. Turut dilakukan tinjauan penghadang hakisan tebing sungai sepanjang 50 meter bagi mencegah limpahan air Sungai Padas di kampung swasta melibatkan peruntukan kerajaan negeri berjumlah RM250,000. Ruslan yang juga pengerusi Koperasi Bersatu Berhad Kampung Swasta turut merasmikan mesyuarat agung tahunan koperasi berkenaan di Dewan Terbuka Masjid Darul Ikhwan Desa Lestari. Baik, sekian perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Teruskan bersama saluran dan portal berita RTM untuk info terkini dan sahih. Kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan Sahih. Terima kasih Dia.